Okay. Lecture plan ni menerangkan senarai. Dia menerangkan senarai eksperimen untuk makmal bahan dan juga makmal fluid mechanics. By the way, do you want me to teach in English or BM? Or bahasa? Which language would you prefer? Untuk explanation bahasa kot. Bahasa. Okay, kalau itu bahasa je lah boleh. Alright, okay. Well, my bahasa is not that bad kan? You all faham kan? Okay. Faham. Alright. Kenapa? Tapi Syahira, Afifah, Syazni, kalau you all nak switch on your mic pun tak apa sebab kita 5 orang je kan. Tak mengganggu pun. Kalau ramai, saya faham lah kan macam-macam suara dia kan. Okay, kalau you all nak switch on tak apa. Okay, now. So dalam, boleh tak saya tahu siapa yang dah tengok lecture plan kita? Belum Belum. Okay, pagi ni je baru nak tengok kan. So in the meantime tu you boleh scroll lah, you tengok, you klik PDF lecture plan tu apa yang ada. Okay, sambil-sambil tu you boleh dengar lah apa yang saya nak terangkan. So kita ada lecture plan. Okay, basically kita ada 2 makmal bahan dan makmal mekanik bendalih. Saya dah bincang dengan Dr. Hazurina. Dia kata tak apa, dia bagi saya masuk dulu sebab saya pun nak habis cepat kan. Okay. Lepas tu sebenarnya saya pun nak you all habis cepat tau. Sebab betul tak you all dah final year kan? You all ada FYP 2 kan? Okay, so kalau makmal ni habis cepat, senang je kamu lagipun 1 kredit je kan makmal ni. Kan? Itulah. Lepas tu kalau dekat course material tu, the second document would be my class timetable. Bila saya cakap class timetable tu termasuklah jadual waktu untuk kursus inilah, iaitu BFC 20601 Materials and Fluid Laboratory. And then we also have academic calendar. Saya nak you alert bila cuti mid-sem, bila final, supaya you boleh prepare lah. Dan you kena tahu before final tu you dah kena submit FYP 2 punya report. Jadi before that, kalau boleh you punya makmal report semua dah siap lah. So you ada masa. Tak nak lah kita rushing kan at the end of the semester. Alright. Then the document D is the reference manual by Ahmari and Kabir. Kalau you perasan, reference manual tu sebenarnya ialah manual eksperimen tau, membantu you all saya sengaja download, upload untuk for your reference lah so that you would understand what are the objectives, alright, for all the experiment that you are going to conduct lah. Well, when I say conduct, you are going to sort of like imagine that you are doing it, because I just told Syazni tadi, dia masuk awal dan juga mungkin yang lain pun dah dengar kan, kata bagi makmal saya, which is fluid mechanics lab, right, saya akan conduct secara online saja. Okay. Dan sebenarnya I'm going to start this week. Saya nak start hari ni tau makmal kita. Boleh? Biasa makmal start minggu kedua, tapi since kita 4 orang je, tak payahlah start minggu kedua kan. Senang nak handle, tak payah pun. Sebab biasanya the first week of kursus makmal biasanya kita susun jadual waktu sebab ramai student kan, susun dan sebagainya, buat form group. Tapi sekarang kita 4 orang, you all 4 orang pun boleh buat satu group dah kan. Tak payahlah nak tunggu ni. Dia macam ni tau, you all 4 orang semua satu group, tapi saya nak you all contribute. Tak nak lah, orang panggil apa tumpang sekaki kan. Sebab cara saya lain sikit. Bila saya soal, saya akan tanya semua orang. Saya pastikan semua orang faham apa yang dia buat saya tak kisahlah, mungkin kita makmal mekanik bendalih ni sebenarnya ada 5 eksperimen. Alright, saya tak kisah, mungkin eksperimen pertama si A akan buat graf, mungkin contohnya Syazni akan buat graf. Eksperimen kedua mungkin Fatin akan buat graf. Eksperimen ketiga Syahira.
Eksperimen keempat, Afifah, ganti-gantilah tugasnya. Ada yang jawab, ada yang buat report, ada yang buat graph, ada yang analisis. Tapi pastikan setiap orang yang ada tugas tu, dia kena buat cepat sebab kawan dia yang seterusnya, member dia akan tunggu buat report dia kan. Dia perlukan data. Contohnya yang graph tu, selagi graph tak siap, dia tak boleh nak jawab. Tapi saya bagi contoh je lah. Mungkin seorang tu dia akan buat graph dan terus buat discussion. It's up to you. Tengok berapa banyak yang you boleh delegate untuk buat ni. Tapi jadi ini ialah you pernah ambil makmal kan sebelum ni. Saya rasa you ada makmal hidrolik juga kan. Jadi you dah tahu caranya. Saya ada bagi cover page. Kalau you nak hantar report tu, you hantar melalui Google Classroom saja. So basically soft copy lah. So tak perlulah nak print hijau dah kan. Dah tak perlu hard copy kan. Alright, okay. Now, tapi cover page you masih nak. Lepas tu bila you sign tu, sama ada you nak guna signature atau you nak scan ke, tak kisah. Pastikan lengkap. And then dia ada satu borang yang setiap orang kena sign kan. Iaitu I think declaration kan, something like that kan. Yang itu pun setiap orang kena pastikan setiap orang ada. Lepas tu ada satu report lah. Okay, group work punya. Lepas tu sebenarnya saya ada soalan-soalan tambahan tau. Kalau perasan dekat Fluid Mechanics Laboratory sheet ni, alright, sheets ni kan, kalau perasan MM00 tu cover page, MMB01 tu ialah eksperimen pertama iaitu impact object. Kalau perasan yang dokumen ketiga ialah MMB01 data and additional questions. Sebenarnya sebab kita buat online, saya ada tambah 2-3 soalan tambahan. Sebab you dah jimat masa kan, tak perlu datang sini dah kan. Betul? Jadi, tapi soalannya senang je sebenarnya. Soalannya test. You kena tengok video yang saya upload dekat video eksperimen ni lah kan. Sekarang ni saya dah upload 2 tau, iaitu impact object, flow in pipes. Okay. Saya pun dah tetapkan tarikh untuk submit 2 report ni Sebenarnya bermula hari ni you dah boleh start 2 report tau. Dua-dua eksperimen, walaupun due date untuk impact object ni minggu depan dan due date untuk flow in pipes ni 2 minggu lagi. Tapi kalau you minggu ni tak ada apa lagi kan, betul? Saya akan cuba siapkan. Kalau you all submit dua-dua dalam minggu ni, kita dah boleh mula eksperimen ketiga. You imagine kalau you siap cepat makmal mekanik bendalih, you dah boleh mula makmal bahan. Sebab saya akan bagi tahu Dr. Hazurina, okay, Dr. Hazurina you dah boleh masuk sebab saya dah siap makmal ni. Betul tak? Lepas tu, the remaining of the week for your whole semester, you can do your things already. Buat report, okay, mungkin cari kerja, who knows, right? Okay, you have ample of time untuk that. Sebab kita memang kalau boleh, kadang-kadang online ni saya tak berapa suka cerita panjang sangat. Sebab saya mengaku, online kalau panjang sangat, saya boleh tertidur juga. Especially when I hide my face kan. Saya dengar dah banyak, saya masuk banyak kursus, tapi habis kat sini lah. Saya dengar banyak kursus, kalau lebih daripada 45 minit je, saya rasa saya dah berdengkur dah. Okay, tiba-tiba dah habis, baru saya baru terjaga. Okay, betul lah, memang kalau kita baca mana-mana pun memang dia cakap memang online memang tak boleh lah panjang-panjang. Sebab tak ada both way instructions, right? So it's kind of a bit static kan. Okay. Now, jadi sekarang ni, okay, sama juga MMB. Kalau you perasan MMB02 flow in pipe, saya pun dah bagi raw data tau. You hanya masukkan data dalam jadual, dalam lab sheet yang disertakan. Dan juga you jawab soalan. Okay, ingat lab sheet asal ada soalan, you kena jawab soalan tu. Dan saya ada tambah soalan, you pun kena selesaikan soalan tu. Nampak penambahan soalan ni sebenarnya sebab you dah tak perlu datang, jadi saya tambah sebenarnya 1-2 soalan je, tak susah pun. Okay, saya nak tahu you betul-betul dah tengok video tu macam mana. Contohnya you nak tukar plate ke, you nak buat error, kalau you baca
bacaan you rasa kemungkinan akan berlaku kesilapan, if there is any measurement error kan, disebabkan apa dan sebagainya. Jadi saya nak you betul-betul mendalami, sebab kita sepatutnya datang lab, tapi ada siapa yang zon kuning hari tu? Fatin Saya. Syazni. Syazni. So sebenarnya saya nak cuba you elakkan daripada, sebab sekarang you masih ada kat rumah kan Syazni kan? Kat rumah lagi. You dekat Sabah ke Kedah? Ke Selangor? Kelantan. Kelantan. Oh, Kelantan. Okay. So, tapi Syazni, you kena contact Dr. Hazurina tau. Make sure, betul tak dia nak buat face to face lah Kalau betul, you kena datang awal lah sebab saya rasa, betul tak you kena quarantine lagi ke tidak? Sebab sekarang Kelantan kes dah tak ada. Tapi So boleh datang bila-bila lah. Betul Syazni? Okay. Line you pun tak berapa ni kan? Tak apa. Okay. Dah, tak apa. Saya rasa in the meantime kan, in the meantime sebelum you ada kat sini, semua pun ada kat rumah kan? Betul tak? Tak ada siapa yang ada kat kampus kan? Ada yang dah ada kat kampus? Tak ada. Tak ada. Afifah tak ada kan? Syahira ada kat kampus tak? Syahira? Dia pergi toilet tak? Ya tak. Okay. You ada kat kampus ke kat mana? Mana? Rumah. Rumah, okay. Semua ada kat rumah, okay. Nah, jadi sekarang ni saya dah explain kat you apa yang you kena buat. Okay, nah sebelum kita mula, saya nak terang sikit-sikit tau tentang dua eksperimen ni kan. Jadi saya dah bagi, nanti you masuk Google Classroom, you tengok bila due date setiap eksperimen ni. Video pun saya dah attach. Jadi task you nanti ialah empat you guys, you kena berbincang. Semua dah dalam group WhatsApp kan? I think you boleh berbincang. You buatlah Google Meet ke, you WhatsApp antara sesama ke. You delegate tugas untuk dua eksperimen ni. Okay? Itu you punya team effort lah You delegate siapa nak buat apa dan siapa nak pastikan setiap orang yang diberi tugas tu laksanakan dengan dalam masa yang ditetapkan. Okay, sebab kita semua macam kita tak nak lah, kita nak lebih masa kan, kemudian kan boleh rehat lama kan kalau dah siap. Jadi you delegate tugas pertama you. Tugas yang kedua dah delegate tu, mungkin setiap orang patut tengok video eksperimen tu lah. At least you got a feel. Tak kisahlah bila you dah diberi tugas untuk analisis ke apa ke, tapi saya rasa bila you nak buat analisis, you nak buat kesimpulan, you nak buat report ke apa dan sebagainya, you have to have a feel. Eksperimen tu sebenarnya tentang apa? Okay? Sebenarnya cakap betul kan, you Google, you pergi YouTube, eksperimen yang seumpama ni pelbagai. Tapi saya ada masukkan radas yang sebenar di makmal kita. So sebab kadang-kadang YouTube dia guna apparatus, brand tech equipment, brand Amphil, macam-macam brand. Mungkin cara kerja dia lain sikit lah jadi that's why saya masukkan gambar makmal sebenar, alat sebenar di makmal, jadi memudahkan you all. Okay, I'll just pergi terus lah. I'll just go straight to the first experiment eksperimen pertama ni tentang impact of jet Okay, kita tengok. Mungkin saya pergi kita tengok satu file. You nampak tak bila saya buka ni? Nampak kan? Okay. Nampak. So ni radas impact of jet kita tau. Kalau you teliti betul-betul figure rajah ni kan, you akan nampak lah kata nozzle diameter dia berapa dan sebagainya. Saya buka macam ni memang tak berapa clear lah, tapi nanti you boleh download je sendiri kan PDF. Saya sengaja capture so you dapat data, you have a feel of that. Ini radas yang kita gunakan dekat makmal kita kat UTH. Dan sebenarnya data ni saya dah provide. You hanya perlu isi dalam ni je. You tengok ni yang sebenar. Ni lab sheet yang sebenar.
Sebenarnya itu yang data yang you kena ukur masa dalam makmal. So you akan kira flow rate, you kira Q kuasa 2. Kan mudah je kan. Okay, tengoklah siapa yang buat tugas tu Lepas tu you kena plot graph. Okay, plot graph untuk ketiga-tiga lah flat plate 120 hemispherical cup. Oh, saya lupa nak ambil gambar, tapi sini ada gambarnya ni. Okay, ada 3 jenis cup plate. Okay, hemispherical, ini flat, ini 120 degree. Okay, dia bersudut. Jadi okay, so you ada 3. Lepas tu adalah formula dia. Dah, objektif eksperimen ni objektif dia macam ni lah. Masa you I think you dah ambil kursus hidrolik. Bila dalam kursus hidrolik, bab 6 mengajar pasal pump dan juga turbine kan? Betul? Okay. Bila you belajar tentang turbine kan, kita bagi contoh saya rasa you dah buat eksperimen Pelton turbine pun dekat makmal hidrolik. You turbine tu dia bergerak, bilah dia berputar disebabkan oleh hentaman jet air yang keluar daripada nozzle. Jadi sebenarnya hentaman air jet tu dia ada satu daya disebabkan oleh velocity, dia menolak bilah tu dan bilah tu berputar. Bila berputar dia menghasilkan tenaga mekanikal. Lepas tu dia pasang dekat alternator, dia tukar tenaga mekanikal tu kepada tenaga elektrik. Okay, jadi keberkesanannya bergantung pada kuasa air dan juga kuasa mekanikal tersebut. Efisiensi tu kita tentukan macam mana design bilah Pelton tu dengan jet air. Daya jet air, hentaman jet air terhadap bilah tu bentuk macam mana. Kalau you perasan dalam eksperimen kita, bilah kita ada plate yang bersudut 120 darjah dan plate yang berbentuk hemispherical. Okay, hemisfera. Jadi kita nak cari daya keberkesanan hentaman jet tadi. Okay, itulah objektif eksperimen kita. Kita nak tengok sebenarnya design plate yang mana yang lebih berkesan. Okay, yang menghasilkan daya yang tinggi dan sebagainya, ataupun yang memerlukan daya yang tinggi untuk menolak dia dan sebagainya lah. Itulah. Jadi itu objektif utama kita. Tapi of course nanti kalau you cari reference lain ataupun you baca je reference yang saya dah attach, dah upload dekat Google Classroom, you akan dapatlah lagi aplikasi pelbagai aplikasi eksperimen ni Okay. So saya terangkan, nanti you go through. Kalau you ada masalah, you cari saya balik tanya saya. Tak kisahlah you nak tanya personal ataupun dalam group Okay. So ini eksperimen pertama. Due date dah bagi eksperimen pertama dan kedua. Tapi kalau you nak hantar awal, kalau lah esok you dah siap, you hantar, saya tak ada masalah. Okay. Yang due date tu ialah hari terakhir you kena hantar. You nak hantar awal tak ada masalah. Okay. Let's say eksperimen kedua ni, saya sengaja bagi 2 eksperimen serentak sebab mungkin you dah habis satu, you boleh buat satu lagi kan. Sementara maksud saya you dah delegate tugas, seorang mungkin dah settle, dia dah boleh start dengan benda lain kan. Okay. Nah, sama juga due date untuk makmal yang kedua saya dah bagi, tapi tarikhnya seminggu lewat lagi lah, iaitu 29 Oktober. Maknanya 2 minggu lagi lah Okay. Raw data saya pun dah bagi. So you just substitute dalam jadual yang ada dalam lecture ni Additional question pun ada on top. Saya sambung je yang question yang sebenarnya dah ada sampai 4. So saya sambung 5, 6, 7 je. Nanti you tengok ini ialah radas sebenar di makmal Kalau you tengok video, dia akan terangkan ada 3 warna, kod warna dan sebagainya Sebenarnya radas ni digunakan untuk kita kira kehilangan turus disebabkan oleh geseran. Itu geseran tu sebenarnya kehilangan turus utama Geseran, frictional loss. Kita ada frictional head loss head loss due to friction in pipe. Kita ada kehilangan dalam eksperimen ni, kita akan tengok kehilangan disebabkan oleh pembesaran pipe, pengecilan diameter pipe dan juga disebabkan oleh bend ataupun lengkokkan pipe 90 darjah. Jadi kita ada 4 jenis kehilangan yang kita nak uji. Okey.
Kalau kita pergi dekat lab sheet utama dia ni, okey. So 4 jenis kehilangan. Lepas tu setiap kehilangan ni dia ada coefficient dia lah K, loss coefficient ni yang telah diberi. Nanti you kena cari sendirilah. Okey, now tujuan kita nak tengok tujuan eksperimen saya cerita sikit aplikasi dia yang sebenar. You tengok kalau you perasan ada setengah kawasan perumahan yang tangki airnya dekat atas mungkin kawasan perumahan tu pun dekat tempat yang tinggi. Jadi tangki air biasanya lebih tinggi. Okey, balancing tank dia kita letak dekat kawasan yang lebih tinggi supaya dia ada tenaga yang mencukupi untuk kita salurkan. Kita provide, kita supply air kepada kawasan perumahan. Sebenarnya yang penting di sana ialah kecukupan turus air, tenaga dalam air. Tetapi semasa air ni mengalir, dibekalkan kepada pengguna, akan berlaku kehilangan turus tenaga tau. Maknanya tenaga tu berkurang lah dalam air. Kehilangan turus tu disebabkan oleh geseran dalam pipe. Sebab tu kehilangan turus tu bergantung pada jenis pipe. Lagi kasar kekasaran dia, lagi banyak kehilangan turus dia. Bila kehilangan turus berlaku banyak, kalau kita design tak betul, bila kita design ni, kita nak tahu tangki air tu letak ketinggian kat mana, adakah mencukupi tidak untuk disalurkan sampai rumah yang paling hujung tu lah kita kata. Jadi kita kena ambil kira semua kehilangan-kehilangan yang berlaku semasa dia mengalir tu. Lepas tu baru kita dapat tahu kedudukan ketinggian kat mana yang lebih sesuai supaya turus air mencukupi untuk disalurkan kepada semua kawasan perumahan, kepada semua rumah lah. Jadi selain daripada itu sebenarnya banyak lagi kehilangan yang disebabkan oleh injap yang dipasang, kehilangan yang disebabkan oleh pipe yang bengkok, kehilangan yang disebabkan oleh pengecilan. Bila you pasang pipe, mungkin you pasang daripada pipe besar masuk pipe kecil, lepas tu mungkin kalau dekat rumah mungkin ada satu pipe besar lagi, maknanya berlaku pembesaran. Semua tu akan menyebabkan kehilangan turus air lah. Jadi eksperimen ni sebenarnya kita nak tengok macam mana kita nak kira dapatkan kehilangan turus, sebab nanti bila you keluar kerja, kalau you kena design water supply system, you kena ambil semua ambil kira lah semua kehilangan ni so itu objektif eksperimen ni. Saya rasa you all pun dah start boring dah kan, dah try buat exercise kan. Saya nampak tu yang I think saya dah bagi tahu apa objektifnya. Jadi setakat ni boleh saya tahu tak you all ada apa-apa soalan? Tidak? Ada tak apa-apa soalan? Mungkin Syazni Syairah tunjuk muka sekejap je. Saya tanya kalau untuk macam kita kan kalau nak isi data tu macam kena ukur kan, dan kita apa-apa kan. Macam kita buat online ni macam mana nak tahu? Itu tujuannya saya share video. Nanti go through, you imagine yourself tengah buat benda tu, you dapatkan data, nanti you akan tengok soalan tambahan saya tu. Sebenarnya saya tanya you macam mana you buat pengukuran. Ada contohnya macam mana you tukar plate, lepas tu macam mana. Jadi you kena tengok video tu, cara dia buat kerja. Maknanya bila you duduk dekat mak, you tengok video tu, you sendiri dah tahu buat, betul tak? Kan? Jadi itu tujuannya saya share video. So that's why tadi saya minta empat-empat mungkin go through video, walaupun you tak payah buat report ke, you hanya kira, tapi you semua go through video. Video untuk 2 eksperimen tu saya dah upload dah. Boleh? Okey. Lagi apa? Okey. Lagi soalan? Tak ada? Tak ada yang nak tanya soalan lagi ke? Apa? Tulis tangan ke? Okey. Tentang bab tulis tangan ni,
sebenarnya saya tak kisah ke you nak tulis tangan ke tidak. Dua-dua saya terima. You nak type boleh, you nak tulis tangan pun boleh. Boleh ke? Boleh? Sebenarnya saya rasa kalau kita nak belajar online ni mungkin lebih mudah kot you guna komputer kan? Kan? Alright. So lagi mungkin waktu ni you tengok muka Syahira pun fikir soalan apa nak tanya. Okay, tak apa. Mungkin you all tak ada soalan lagi sebab mungkin terkejut kot hari pertama dah start buat dah kan. Tapi jangan risau, kalau you ada soalan you can WhatsApp me anytime lah. Nombor you dah ada nombor saya pun kan dalam group kan, so you can WhatsApp personally ataupun kita boleh bincang dalam group, tak ada masalah. Okay, so mungkin you ada masa sekarang dalam sejam setengah you dah ligit, you tengok YouTube, you tengok video yang saya dah download tu dan sebagainya lah, boleh. So I'll leave everything up to you lah. So you tak payahlah stress sebab saya tak masuk dalam perbincangan you nanti, boleh. Okay. You boleh panggil saya Miss Tan tau. So saya tak kisah Okay. Alright. So boleh nanti apa-apa you message saya lah kalau ada soalan. Saya rasa you boleh buat kot. Reference banyak dekat online. Tu je. Okay. So I think saya tamat perbincangan kita di sini. Kalau saya boleh jumpa you all next week kan? Masa yang sama pukul 8 Okay, boleh. Itu pun saya rasa setengah jam je ke ataupun 15 minit. Saya tengok apa masalah you ada, you dah hantar report ke tidak, dan eksperimen yang seterusnya kita buat apa kalau you hantar dua-dua, kalau saya dah tengok dekat Google Classroom dah ada you hantar dua-dua report, saya akan upload eksperimen yang baru. So bergantung pada kecepatan you hantar report lah. Kalau you nak habis awal lah okay. So everyone's good Okay. Alright. Okay, jumpa lagi. Bye bye. Okay, Miss. Bye. Alright.